Saya just nak tanya, saya tak faham lah 16 stages tu. Saya macam tak tahu apa kaitan dia dan macam mana kita nak aplikasikan dalam kita punya appreciation. Sekarang dah ada pasangan dah? Dah. Lepas tu 5 stage tu faham? Saya faham konteks dia secara keseluruhan. Itu pun lepas kali ketiga kot saya recharge baru saya nampak lah apa benda tu, tapi saya tak faham macam mana apa kaitannya dengan kita nak bagi appreciation dekat kita punya pasangan tu. Bagus soalan kau. Sebab tindakan appreciation tu tindakan yang terakhir sekali. Patutnya belajar je lah yang terakhir sekali, betul tak? Buat apa nak belajar semua-semua yang awal tu kan? Betul. Macam contoh lah, macam saya dah kahwin kan. Kenapa saya kena belajar lagi macam daripada fasa suka yang baru-baru tu? Macam tu saya tak faham. Betul. Kau contoh kalau belajar kat universiti kan, nak belajar kat lab. Buat apa nak belajar yang asas-asas jadah-jadah, sejarah-sejarah semua tu? Belajar je lah terus macam mana nak masukkan A campur B campur C, betul tak? Betul. Kan? Kak K pun tertanya-tanya juga. Kenapa benda tu kena? Macam mak kita nak suruh masak-masak kan? Buat je lah macam Thermomix. Masukkan ni. Buat apa nak cerita sejarah-sejarah benda ni nak buat, sejarah-sejarah benda ni nak buat, betul tak? Kan? Betul. Kak K sokong soalan tu. Masa Kak K masuk kat universiti dulu pun belajar public health economy pun ada macam tu. Buat apalah aku nak tahu semua benda-benda jadah sejarah-cara bodoh ni. Nak tahu dia punya cerita-cerita ni. Kau bagi je lah aku formula matematik ujung tu, dah settle. Itu kan yang kau nak. Betul kan? Itulah yang saya fikirkan kan. Macam saya tahu lah macam kita kena belajar lah basic-basic tu, tapi macam saya tak tahu nak kaitkan 16 stages pun. Basic-basic tu tak berguna pun. Nak buat apa kan? Tak tahulah nak kata mungkin. Saya tak tahu. Saya masih lagi anak kecil. Tak, Kak K pun cakap benda yang kau cakap ni. Betul lah tu. Kak K pun macam buat apa lah. Kalau kau pergi seminar nanti kan. Kalau kau pergi seminar girl boss kan. Mesti kau lagi angin. Sebab dia setengah hari tu dia buat analogi lah. Setengah hari kita main baling-baling kapal terbang lah. Kita lipat kapal terbang lah. Kita jerit-jerit lah. Tak belajar apa pun. Hari macam 2-3 jam yang terakhir baru kita belajar. Tu pun lagi bengang. Tapi banyak orang Betul cakap seminar tu bagus. Orang cakap masuk vitamin cinta lah bagus. Kau lepas kali ketiga baru faham. Kali ketiga baru faham 5 stages. Kan? Dia bukan tak bagus. Dia macam orang cakap bagus tu kita tak boleh nak ambil apa yang bagus tu kan. Saya macam contoh macam nak implement tu saya boleh. Kita nak bagi appreciation tu kan. Ayat-ayat tu saya boleh. Cuma saya macam saya tak faham apa kaitan stages tu dengan appreciation. Tak, maksud saya macam saya just nak fahamkan apa macam 16 stages tu dengan appreciation, cara kita bagi appreciation. Faham tak? Sebab you tak faham lah, you rasa you penat buat appreciation. So ada satu time tu, ingat tak yang Kak K cakap you berada dekat dalam keadaan clueless? Macam masa kelas pertama, kedua, ketiga tu? Yes. Dia kata kita akan berada kalau clueless, but actually otak-otak kita tengah sel-sel otak-otak kita tengah berhubung. Kita cuba untuk kaitkan. Sebab macam ni tau Iris, benda yang 1, 2, 3 ni kita kena faham by heart. Maksudnya kita bukan tahu, maknanya kita faham. Bila kita faham benda ni, dekat mana kita punya fasa, dekat mana kita punya pemikiran, the moment you buat tindakan, you dah tak ke belakang dah. You tak akan rasa penat. So sebenarnya soalan Iris ni sangat besar. Bila nak kata relate tu, yang mana satu tak relate. Fasa pertama dengan stage yang keberapa kan? Setiap satu persatu tu kita kena follow step by step. Dari segi pemahaman. It's okay Iris, it's okay. You kena dengar banyak-banyak kali. And nanti masa kelas vitamin cinta, bila you dengar lagi ramai orang live, and then bila dia cakap pasal pasal stages whatsoever ni, yang 16 stages ni, you akan nampak kenapa orang tu boleh konsisten dan tidak berkira masa buat appreciation. Faham. Sekiranya macam sebenarnya saya yang kena identify dulu untuk setiap situasi tu. Patut kan? Macam bila kau jumpa doktor check dulu kau ni apa kan. Kau pening kepala ke, kau apa ke, kau baru nak demam. Lepas tu baru doktor bagi ubat kan. So kau kena tahu dulu dia kat fasa mana baru kau boleh react accordingly. Kalau dia kat fasa denial, macam siapa nama si penguin tadi kan, Zawani, tak boleh bagi solution apa-apa. Kau tak boleh bagi cadangan. Kau tak boleh cakap apa dia buat tu salah ke betul. Dia punya brain untuk
solution capacity tak working pada level 1. So kalau kau tak tahu dia kat fasa mana, macam mana kau nak react accordingly? Contoh masuk fasa tu, contohlah saya ada masalah. Apa contoh? Suami saya tak romantik contohnya. So saya kena identify dulu masalah tu berada di fasa mana. Mestilah Bukan you. lah kena tahu dia kat fasa mana. Kan ada 16 fasa. Kau mestilah kena tahu. Rupa-rupanya engkau kat fasa 1 lah. Rupa-rupanya aku kat fasa 3. Patutlah aku ni asyik nak hantar pintu Faham? So kau tahulah sebenarnya aku burn out dan aku tak jumpa solution. Aku perlukan bantuan orang lain kat fasa 3 ni. Okay. Jadi kan setiap cycle tu, macam ni setiap masalah, kita kena identify dulu dia berada di stages mana. Baru kita boleh selesaikan macam tu. Setiap kali kau jumpa doktor akan tanya kau makan macam mana, kau tidur macam mana, dia check kau punya blood, dia check kau punya tu untuk apa? Nak tahu punca kan? Faham? Punca tu apa? Punca tu nak tahu kau tu kat mana kan? Dia tanya umur kau, hidup kau macam mana tu untuk apa? Kalau orang buat PhD kan, Haslina buat PhD, dia mesti dah ada satu punca masalah. Punca macam dia nak selesaikan masalah tu, dia kena ada punca dia. Dia nak buat research tu sebab apa? Apa masalah yang dia hadapi? So kena ada punca. Dalam relationship punya kena ada punca juga. Kena ada kau kat fasa mana. Punca tu dia mesti duduk kat fasa mana. Punca masalah tu lah, bukanlah punca dekat masalah kita tu lah kan. Kat semua lah. Kalau tanya mak mentua kau, mak nak masak nasi macam mana? Kalau kau cakap macam tu, mak kau akan bagi tahu A, B, C, D, E, F. Tapi kalau kau cakap spesifik, mak orang dah masak nasi dah. Tapi beras dia lembek. Kenapa mak? Kan fasa tu. Fasa beras lembek tu mak cakap, kau beli beras jenama apa? Kalau kau tanya yang first soalan tadi, dia akan cerita daripada A to Z tapi dia tak bagi tahu jenis beras, nak ukur beras macam mana tak. Tapi kalau kau cakap spesifik, mak dah masak mak nasi tapi lembek mak. Oh, ukur beras kat sini. Kau beli beras jenama apa? Oh, masak pagi je, malam masak memang lembek nasi kau. Dia ada fasa. Okay, faham. Okay. So kalau macam contohlah, macam saya nak mengukur tahap keberjayaan appreciation saya kan. Macam kalau Dr. Haslina, contohlah dia cakap suami dia masak nasi ayam. Lepas tu, dia pun puji-puji suami dia sampailah suami dia cakap dia akan puji sampai suami dia cakap, okay, nanti abang masak lagi minggu depan. So macam tu kita dah nampak apa hasil dia punya appreciation tu. So macam setiap appreciation kita ada tak macam kayu ukur yang kita nak test, okay, kita buat ni betul lah. Hati kau. Sebab tu kau belajar hari pertama sampai hari ketiga. Itu untuk membetulkan kepala otak kau dan hati kau. To get your heart and your otak align. Kalau Mak Saleh dia cakap, kau masuk guna akal, kau betulkan akal kau, tindakan kau akan berlaku. Tapi dalam Islam, semua tindakan bermula daripada hati. So yang kita cakap 3 hari ni to create more awareness supaya hati kau tu ada emosi sentuh jiwa kau. Then they will create awareness. Sebab tu kita orang banyak, kalau kelas-kelas kita banyak berlaku perubahan sebab banyak Q&A macam tu. Tu kan kalau kau perasan kan, kau banyak tengok Q&A sebab Swan kan susah nak bersyukur. Selalu selfish, tak tahu nak count the blessing. Semua benda yang husband kita buat kita rasa macam alah biasa je. Padahal ramai orang bangun tidur sebelah husband tak ada, tak balik-balik lagi. Husband tidur rumah lain. Husband pergi minum tak balik-balik lagi. Kita ni bangun tidur ada husband kat sebelah pun kita tak boleh nak bersyukur. So all these thing kita akan rasa blessed bila kita dengar kisah-kisah real story orang dalam kelas-kelas macam VC dan KKDI kan. So benda ni akan sentuh emosi. Samalah juga dengan kita buat penambahan ilmu dalam kelas VC. So awareness and everything tu dia mesti ada related wise dengan kehidupan kita dan kita sentiasa inject dengan Q&A macam ni. Bila emosi tersentuh, sebab your capacity sikit. Capacity emosi you sikit. You tak boleh cakap bahasa emosi. You hanya cakap bahasa fakta je. Tahu tak kalau saya argue dengan husband saya kan dia cakap, kalau cakap dengan you ni macam cakap dengan lawyer. Dia cakap dengan saya. Sebab saya hanya nak jawapan ya ke tak. Macam tu. Buat ke tak buat macam tu. Imagine lah Iris, if your husband is like that. You mati tau. Tapi itulah susah nak buang yang macam kita tak. Macam contohnya saya tak reti nak macam suka ke tak suka. Saya tak reti nak be in the between tu. Tu kena ada kawan circle-circle macam Kak K, macam yang kalau dalam circle of love tu you kena ada kawan-kawan girl dengan macam Syira dengan Kak K yang boleh gaduh. Contoh macam Kak K dengan Mami Hazel. Mami Hazel sentiasa tanya, kenapa modul ni buat macam ni? Macam kita punya seminar kan, kita akan bergaduh betul 30 hari 30 malam. Kita akan bergaduh yang sangat teruk. Barulah Mami Hazel nampak apa yang Kak K nak bawa.
So Tapi macam kegaduhan tu perlu, tapi dengan suami tak boleh macam tu. Dia akan buatkan suami tu rasa isteri ni menyakitkan lah, tidak menghiburkan dia, tidak menenangkan dia lah. So you kena lepaskan you punya tenaga tu, you kena ada kawan-kawan yang pandai. Kenapa husband aku macam ni. So kawan kau tu dia boleh sekolahkan kau balik. Kak K ada kawan macam tu. Kak K dengan Hazel dengan beberapa orang kita punya macam pengarah kat atas, semua macam tu. So kita kena boleh discuss pasal husband kita, macam contohlah saya ada masalah, saya boleh bincang kawan saya, tetapi kawan-kawan saya semua single dan orang tak belajar. boleh lah. Kena ada kawan yang boleh. Tak boleh macam circle of love. You bila cakap, bila you meluah kat situ, oh I nak betulkan kepala otak I lah, I need someone to gaduh dengan I. Straightforward macam tu. So Mami Hazel akan terus, okay kita keluar kat Eagle. Jadi kat situ dia bantu you luah, dia bantu you puas, dia bantu you faham. Macam you nak kena ada orang hentam, tapi hentam bagi you faham. Jadi saya boleh ke contact Mami Hazel nak berbincang? Masuk circle of love je lah, dalam tu kan settle masuk semua. circle of Tira love, then we semua. can talk there lah. Tira semua dalam, Eagle gangster semua dia dalam tu. Mama lain macam Kak Lita tu, dia akan bagi you ayat lembut tapi sentap. Kalau kau tak nak, kikau dah lah. So this kind of words needed lah. What I'm saying is bergaduh tu it's good for you lah, to get you understand, supaya you tak lepaskan the energy to your husband to get understand. Faham, tapi memang saya rasa betul lah Kak Ki cakap, sebab contohlah kalau saya nak memahamkan satu isu tu, kita orang memang akan argue 3 jam. Tapi at the end of 3 jam, dua-dua akan dapat the same mutual understanding, tapi yang kita dah argue 3 jam tu betul-betul tak bagus. Perasaan tu tak best. That's not good. So saya ni walaupun last class masa saya live dengan KKDI dengan korang hari tu, nampak macam saya dah berjaya kan, tapi actually macam banyak lagi yang saya kena belajar. Saya KKDI yang 14 hari tu ingat tak, first one I reach, slide tak boleh nampak, saya tak boleh nampak apa-apa pun. So saya akan masuk kelas Circle of Love dan saya boleh argue dengan kawan-kawan kat sana lah. Instead of saya argue dengan husband saya kena betulkan dulu minda saya dengan Circle of Love. Okay, boleh? Okay, thank you so much. Thank you so much Kak K, sebab banyak live dengan akak-akak dekat IG, saya banyak belajar dari situ juga. Okay, thank you so much.